Hai, apa kabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sangat sihat. Baik, ingat murid-murid sentiasa memakai pelitup muka jika anda keluar dari rumah dan sila pastikan anda menjaga kesihatan diri masing-masing. Baiklah, hari ini, hari Selasa, 17 Ogos 2021, tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini ialah peribahasa dan anda kini bersama dengan Cikgu K. Kavita. Murid-murid, sudahkah anda semua bersedia untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah, jom kita lihat sama-sama. Seperti yang cikgu telah mengatakan sebentar tadi, hari ini cikgu akan mengajar tentang peribahasa. Baiklah murid-murid, apa itu peribahasa? Peribahasa ialah satu rumah yang besar. Kita boleh katakan itu adalah rumah yang besar di mana simpulan bahasa, bandingan semacam, bidalan, semua termasuk dalam peribahasa ini. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama melihat simpulan bahasa dan juga pelbagai kumpulan yang terdapat dalam golongan peribahasa ini seperti simpulan bahasa, bandingan semacam dan sebagainya dari tahun 4 hinggalah tahun 6. Jom kita lihat sama-sama. Baiklah, yang pertama, seperti, isi, dengan, kuku. Sekali lagi cikgu ulang, seperti, isi, dengan, kuku. Murid-murid, dengar sahaja isi dengan kuku, kamu perlu ingat persahabatan ataupun hubungan yang erat. Contohnya ada dua orang kawan, mereka seperti isi dengan kuku. Maksudnya persahabatan mereka sangat kukuh. Mereka sangat baik antara satu sama lain. Hubungan mereka juga sangat akrab. Akrab maksudnya erat. Itu adalah seperti isi dengan kuku. Kamu boleh lihat ya, ada dua orang kawan sangat rapat. Yang ini pun persahabatan yang sangat akrab. Jadi, seperti isi dengan kuku dikatakan hubungan yang sangat erat ataupun yang akrab. Baik, nombor 2. Bagai aur dengan tebing. Apa maksud aur dengan tebing? Aur dengan tebing ialah kita bekerja sama, melakukan sesuatu kerja. Anda boleh lihat gambar ini. Semua orang melakukan kerja masing-masing supaya kerja tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi bagai aur dengan tebing ialah kita saling bekerja sama, tolong menolong. Itu yang dimaksudkan dengan bagai aur dengan tebing. Biasanya apabila melibatkan gotong royong, aktiviti yang melibatkan ramai orang, kita akan menggunakan peribahasa bagai aur dengan tebing. Seterusnya, ambil angin. Apa maksud ambil angin? Bersiar-siar, berjalan-jalan. Kita bersiar-siar ataupun berjalan-jalan, pergi ke taman ke, pergi ke sesuatu tempat ke. Itu dipanggil sebagai ambil angin. Ingat, bersiar-siar. Seterusnya, susah hati. Apa maksud susah hati? Susah hati ialah kita berasa sedih. Katakan anda semua dimarahi oleh ibu bapa kamu ataupun abang kamu. Bagaimana perasaan kamu? Susah hati. Maksudnya kita akan berasa sedih kan? Itu yang dimaksudkan dengan susah hati. Contoh ayat. Adik berasa susah hati kerana mainan yang dibeli oleh ibunya telah hilang. Jadi itu adalah contoh ayat. Seterusnya, putih seperti kapas. Ini adalah kapas. Anda boleh lihat putih seperti kapas maksudnya sangat putih. Contohnya bulu. Kucing kan, kucing peliharaan berwarna bulu yang berwarna putih. Putih seperti kapas. Kita akan gunakan putih seperti kapas. Seterusnya kita akan lihat pula peribahasa bagi tahun 5. Jom kita lihat sama-sama. Bagai telur di hujung tanduk. Ini adalah tanduk. Kamu pernah nampak lembu kan? Ada tanduk.
Apa yang akan berlaku jika kita letakkan telur di hujung tanduk? Memang bahaya kan, kita tunggu masa bila dia akan jatuh, bila telur itu akan jatuh. Situasi kita seperti berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Maksud pun sama juga, berada dalam keadaan yang bahaya. Seperti telur itu tidak menentu bila akan jatuh dan pecah. Jadi maksudnya keadaan yang berbahaya. Ingat ya, keadaan yang bahaya. Langkah kiri, bernasib tidak baik. Kalau langkah kanan, bernasib baik. Manakala kalau langkah kiri, bernasib tidak baik. Contoh ayat. Penjual itu langkah kiri kerana dia datang ke rumah menghantar sofa ketika lift rosak. Kalau lift rosak, dia terpaksa naik tangga. Itu menunjukkan situasi yang malang kan. Dia tidak bernasib baik sebab hari itu lift tidak berfungsi. Dia terpaksa menggunakan tangga naik ke rumah yang terletak di tingkat atas. Jadi itu dikatakan sebagai tidak bernasib baik. Sebab itu kita akan gunakan langkah kiri. Seterusnya, gandeng bahu. Lebih kurang sama maksudnya bagai aur dengan tebing. Gandeng bahu ialah kita sama-sama melakukan sesuatu kerja. Bergandeng bahu maksudnya kita bekerja sama dengan orang lain supaya kerja yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih mudah dan senang. Seterusnya, mandi peluh. Katakan kamu bekerja keras melakukan sesuatu perkara, biasanya kita akan berpeluh. Apabila kita mandi peluh, maksudnya basah dengan peluh. Kita kerja kuat lah tu kan. Kita kerja kuat, jadi kita akan mandi peluh. Setiap hari Pak Samad bermandi peluh mengusahakan sawahnya. Dia seorang petani, jadi bekerja di sawah. Sudah semestinya dia akan mandi peluh. Okey, seterusnya kata putus. Apa itu kata putus? Maksudnya kata yang menentukan sesuatu perkara. Itu adalah muktamad. Baik, kita perlu ikut ini sahaja. Jadi apabila bapa di mana dia merupakan ketua keluarga kita, apabila bapa mengatakan sesuatu, itu akan menjadi kata putus keluarga itu ataupun anak-anak keluarga itu. Contohnya, kalau bapa melarang kamu keluar pada waktu malam, itu adalah kata putus keluarga itu. Kamu memang tak boleh keluar. Jadi contoh ayatnya, emak hanya menanti kata putus ayah sama ada kami sekeluarga akan balik ke kampung petang ini atau esok pagi. Itu adalah keputusan yang diambil oleh ayah dia. Itulah kata putus. Tahun 6. Sekarang cikgu akan tunjukkan peribahasa tahun 6. Baiklah murid-murid, walaupun anda berada tidak kira sama ada tahun 4 ke, tahun 5 ke, tahun 6, peribahasa merupakan topik yang sangat luas dan sangat besar. Jadi kamu boleh tahu dan belajar tentang peribahasa tidak kira tahun 4 ke, tahun 5 ke, tahun 6. Kalau kamu tahu lebih, maksudnya lebih baiklah sebab kamu boleh buat banyak latihan. Sebab itu terpulang kepada murid. Kalau kamu nak belajar banyak, belajar banyak. Itu bukan terhalang kepada tahun 4 sahaja, tahun 5 sahaja, tak ada ya. Kamu boleh belajar, tak ada masalah. Sekarang kita akan lihat. Makan angin. Makan angin maksudnya bersiar-siar atau kita pergi melancung. Melancung. Pada cuti sekolah yang lalu kami pergi makan angin di Pulau Pinang. Maksudnya pergi bercuti. Panjang tangan. Panjang tangan, jangan ingat tangan kita menjadi panjang pula. Itu salah ya. Panjang tangan maksudnya suka mencuri. Budaya yang panjang tangan itu sudah tidak belajar di sini lagi. Maksudnya pencuri. Orang yang suka mencuri. Baik, ringan tulang. Ingat ya, kalau ringan tulang, rajin bekerja. Berat tulang, malas bekerja. Kakak Susila yang ringan tulang itu selalu membantu ibunya di rumah. Maksudnya, dia seorang yang rajin. Dia suka membantu. Sebab itu kita panggil ringan tulang.
Seterusnya, baik hati. Baik hati satu perkataan yang biasa kita dengar. Maksudnya suka menolong. Suka menolong orang lain. Budak itu sungguh baik hati kerana menolong kawannya yang terjatuh dari basikal. Anak emas, maksudnya anak kesayangan. Ramai daripada kalangan anda yang merupakan anak emas dalam keluarga kan? Anak emas maksudnya anak kesayangan. Mazli seorang anak yang rajin, tidak hairanlah jika dia menjadi anak emas ayahnya. Seterusnya, kaki ayam. Ini adalah simpulan bahasa yang boleh dikatakan terkenal kan? Ramai orang tahu maksudnya. Tidak memakai kasut. Katakan kamu keluar dari rumah tidak memakai kasut, kamu digelar sebagai kaki ayam. Adam terpaksa berkaki ayam kerana kasutnya hilang. Seterusnya, cakar ayam. Ingat ya, tulisan seseorang yang tidak cantik. Selepas ini, jika kamu menghantar tugasan di mana tulisannya tidak kemas dan tidak cantik, tulisan kamu dikatakan sebagai cakar ayam. Ingat ya, kalau kamu tak nak dipanggil sebagai tulisan cakar ayam, kamu perlu tulis dengan kemas dan cantik. Seterusnya, cahaya mata. Apa maksud cahaya mata? Cahaya mata ialah anak. Contohnya, keluarga Kadirawan mendapat cahaya mata yang comel. Maksudnya, keluarga mereka sudah ada seorang anak ataupun bayi. Baiklah, seterusnya berat tulang. Tadi cikgu sudah beritahu kan? Ringan tulang maksudnya seorang yang rajin. Manakala berat tulang maksudnya seorang yang malas. Tengok. Apa yang sedang dia buat? Dia sedang tidur. Maksudnya dia seorang yang malas. Baiklah murid-murid, cikgu berharap anda jelas tentang simpulan bahasa ataupun peribahasa-peribahasa yang telah cikgu terangkan. Selepas itu, cikgu ingatkan semula, sila ingat maksud setiap simpulan bahasa, bandingan semacam peribahasa yang anda belajar. Jika kamu tidak ingat maksud tersebut, jadi kamu tidak boleh menjawab soalan berkaitan dengan peribahasa. Baiklah, cikgu berharap kamu jelas dan faham tentang kesemua peribahasa yang telah cikgu terangkan pada hari ini. Jika kamu menghadapi sebarang masalah, anda boleh bertanya kepada Cikgu Kavita. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.